Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung modul 10.2. Okey, lukisan untuk 3 karbon. Okey, 3 karbon prop. Okey, prop saya mula dengan propana dulu. Propana. Okey, kejap saya tutup ini dulu. Okey, propana CnH2n. Prop Cn 3 H 2n plus 2. So dia akan jadi C3H 2 darab 3, 6, 8. So nama dia propana, propane. Okey, bahasa Inggeris propane, A-N-E, propane. Okey, itu kalau bahasa Inggeris lah. Okey, so sekarang lukisan ini formula AMP. Formula AMP. Ini formula molekul. Ini nama. Okey, formula struktur. Formula struktur kena lukis punya. C3. C3 H8. H tak boleh kurang. Kena buat penuh macam ni. Okey, ini maksud dia propana. Okey, seterusnya siri homolog yang kedua. Propana. Propana ikut formula dia C3 H 2 darab 3. Itu je. Okey, so itu propana. So kita dapat C3 H6. So nama dia prop, ikut imbuhan dulu, prop PROP ena. So dapatlah propana. Bahasa Inggeris prop ENE. Dapatlah propin. Propin. Okey. So cara nak lukis dia ada 3 karbonnya. Lukis 3 dulu. H ada 6. 1 2 3 4 5 6. Bagi berturutan lah. Okey, so sekarang kita cek karbon. Karbon ini dah okey lah. Ini dah settle. Depan 2 belum. So kita letak satu double bond. Okey, so supaya nampak 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dapatlah 4 ikatan. Karbon mesti 4 ikatan. Hidrogen mesti 1. Okey, so ini nama dia propana. Okey, formula molekul di sini. Nama formula struktur. Okey okey, settle. Ini propana. Okey, seterusnya propuna. Propine. Okey, propuna. C3 H 2 darab 3 2n. Okey, tolak 2. Dia punya formula AMP kena ikut balik. So dapat C3 H 2 darab 3 6 tolak 2 jadi 4 pula. So nama dia prop juga, prop cuma una. So propuna. Okey, bahasa Inggeris dia lain sikit. Prop YNE. Propine. Okey. So YNE. So lukis C3 H4 dia ada. 1 2 3 4. Tak boleh lukis lebih sebab you kena ikut C3 H4. Okey, lepas tu tengok mana yang tak cukup. Oh, ini susah sikit So sekarang okey, kita kena anjak H ini ke sini. Ini kena padam. H ini letak sini. Okey, nak cukupkan H di hujung. So H ini 4. H di hujung sudah 4. C di hujung sudah 4. 1 2 3 4. So sekarang kita tambah triple bond. Triple bond di sini lah. 1 2. Okey, kita cek dia punya bilangan ikatan. 1 2 3 4. Untuk karbon ini selesai. Okey, karbon tengah 1 2 3 4. Karbon ini selesai. Untuk ujung 1 2 3 4 selesai. Ini formula struktur untuk propuna.
Okey, ada orang nak buat, okey nanti saya tunjuk sikit lah. Okey. So ini bolehlah. Okey, kalau nampak H itu tak suka di atas ni, okey ada orang ni tak suka macam ni. Okey, dia nak letak di bawah. Boleh je, sama saja, sama. Tak ada masalah, nak letak di bawah pun boleh. Yang penting karbon 4 ikatan H1O2. Okey Okey, ada orang dia lukis dia macam ni. Okey, contohlah. Okey. Ini tak pernah datang kelas saya lah. Ini tak pernah datang lah. Tapi saya bagi betul. Tak ada masalah. Betul juga. Walaupun tak datang kelas, tak buat modul, tapi tetap betul. Sebab apa? Sebab 1, 2, 3, 4. C betul. 1, 2, 3, 4. Betul. 1, 2, 3, 4. Betul. Tak salah. Dari segi konsep dia memang betul. Cuma cara lukis je. Lain-lain. Okay, so nak mudahkan sendiri untuk topik ini, awak lukislah seperti dalam buku. Okay, supaya you pun senang nak baca. You lukis tangga-tangga tu, buat bulat-bulat semua tu, okay, itu masalah nanti. Semakin panjang rantai karbon, nanti akan jadi masalah. Okay, sekarang kita buat untuk alkohol. Okay, alkohol C3, H, 2 darab 3, tambah 1, OH. Alkohol. Okay, so dapat C3, H6, H7, okay, OH. Okay, nama dia tak boleh letak dulu. Okay, kita lukis dulu. Saya tunjuk awak dua lukisan lah. Okay, saya tunjuk yang pertama C, H1, 2. Okay, saya buat satu OH di sini. H, 5, 6, 6, 7. Okay. So, satu lagi. Okay, saya letak OH di tengah pula. Tengok ikatan dia, pergi O, baru H. Okay, nak buat penuh pun boleh. Okay, satu lagi di sini. Okay, so kita ada dua jenis lukisan. Itu yang panggil isomer. 10.4 kita kena belajar isomer. Okay, sekarang saya tunjuk sikit je lah yang senang pun ya. Okay, nama dia mesti propan. Okay, sebab dia pakai daripada alkana, propana. So, tukar ke all. Cuma kedudukan all dia satu. So, nama dia propan 1 all. Sebab kita ada karbon ini nombor 1, nombor 2, kita boleh bagi nombor 3. So, nama dia propan 1 all. Ini karbon nombor 1, karbon nombor 2, karbon nombor 3. Dia kena ikut nombor kiri ke kanan, kanan ke kiri. Macam itulah. So, kedudukan all dia 2. Kedudukan all dia dekat 2. So, dia 3 karbon, maka nama dia propan. So, propan 2 all. So, nama kena bergantung kepada apa yang awak lukis. Kalau you tak lukis, you tulis propanol pun betul. Tapi bila you lukis, you kena bagi nama yang betul kepada lukisan lah. Kalau you lukis propan 1 all, maka nama propan 1 all. Macam kedua ini, nama dia propan 2 all. Okey, boleh ya? Ini banyak lagi 10.4 nanti. Ini permulaan sahaja. Okey, topik ini 10.2 awak hanya tahu nak melukis saja. Okey. Seterusnya, asid propanoid. Asid propanoid, you kena ganti 3, so maka ganti 2. Dia kena balik 1, macam kita belajar sebelum ni. So, C2H, 2 darab 2 tambah 1, COOH. So, dapat C2H, 5 COOH. Dapat ini. Okey, so lukis. Okey, nama pun boleh. Namakan dulu asid. Dia memang asid. 3 karbon. Depan ada 2 karbon. Belakang ada 1 karbon. Maka 3 karbon. 3 karbon propanoid. Itu sebab dia kita kena ganti 2 di depan. Kalau you ganti 3 di depan, dia sudah jadi 4. Sudah butanoid. Tak mau, saya nak propanoid. Nak 3 karbon. So, depan 2, belakang ada 1, 3.
Itu maksud dia. That's why you kena anjak satu nombor ke belakang. Kalau nak 3, ganti 2. Kalau nak 4, ganti 3. Kalau nak 1, ganti 0. Apa yang kita belajar? Asid metanoid. Okey, cara nak lukis. 3 karbon dulu. 1, 2, 3. 3 karbon. Okey, selesaikan H5 dulu di hujung. 1, 2, 3, 4, 5. 5H. Selesai. Okey, lepas tu ada 2 kali O. Okey, sekali O. 2 kali O. Lepas tu ada H. Okey, so O yang pertama tak cukup. So you letak double bond. Itu je. Sebab dia kata ada COOH. Maka you kena buat 2 kali O dan 1 H je. Yang lain itu cukup melalui ikatan. Ikatan tak tunjuk, so you cukupkan dia. Sama ada jadikan double bond ke, jadikan triple bond ke. Okey, cukupkan jadi 4. Okey, kita bilang dari depan. 1, 2, 3, 4. Betul lah. 1, 2, 3, 4. Betul. 1, 2, 3, 4. Betul. Untuk O, 1, 2. Betul. Untuk O di sini, 1. Sebelah lagi dengan H. Betul lah. Dengan H pun diikat juga. So, ini lukisan sudah betul. So, ini nama dia asid propanoid. Okay, tapi jangan buat macam ni lah. Okay, ini untuk ajar awak. So, you kena buat elok-elok. Okay, asid propanoid. Ester biar dulu. Okay, ester biar dulu. Ester kita akan belajar nanti. Okay, so itu untuk lukisan. Okay, seterusnya kita tengok balik modul kita. Okay, so 1, 2, 3 saya dah tunjuk. So you dah ada. Ini suruh lukis propan 1 ol. Maka you buat je propan 1 ol. Formula molekul dia tadi dah C3H7OH. Cuma lukisan dia propan 1 ol. Okay. Dan ini kerja awak. Ini saya tak tunjuk lah. Banyak nak tunjuk sampai esok tak siap. Okay, boot 4 karbon. Pen 5 karbon. Hex 6 karbon. Okay, kita punya syllabus suruh lukis sampai 6 sahaja. Okay, isomer kaji sampai 5. 10.4 lah. Tindak balas kimia 2 dan 3. Okay, 4 itu apply. Apply maksudnya kita faham 2 dan 3. Lepas tu kita apply untuk 4 karbon. Itu saja. Okay, sekarang kita tengok sifat fizik dia. Ini rumusan yang saya buat. Okay, sifat fizik maksud dia sifat yang tidak melibatkan persamaan kimia. Hanya melibatkan perubahan bentuk fizikal saja. Contoh, pepejal jadi cecair, cecair jadi gas. Okay, so ketelalutan kita boleh cek alkana, alkena, alkuna. Okay, larut dalam pelarut organik. Contoh pelarut organik, metil benzena, propanon. Okay, saya bagi 2 yang common lah. Yang common kita pakai. Tak ingat, letaklah apa-apa yang ada alkohol. Contoh ada orang masa SPM letak metanol, etanol, semua diterima punya. Tapi ini yang common yang pakai. So kalau larut dalam pelarut organik, maksud tidak larut dalam air. Okay, ini tak payah hafal pun saya rasa. Sebab you fikir, alkana tu kita dah belajar. Alkana tu apa? Alkana, alkena itu adalah petroleum. Petroleum larut ke air ke? Tak boleh. Petroleum tidak larut dalam air. So itulah terhafal. Fikir, alkana, alkena, alkuna adalah hidrokarbon. Hidrokarbon tu apa? Hidrokarbon itu petroleum. Petroleum mana lalu? Air. Okay, ini sifat fizik yang pertama. Alkohol dengan asid karboksilik terlalu campur di dalam air. Kita tak kata terlalu air. Okay, dia ada sebahagian sahaja. Hello, sir. Air. Yes. Ada student nak tanya soalan. Tanyalah. Tak payah tunggu. Hello, sir. Sorry. Tadi yang hexane 3 ol tu, saya tak dapat lah lukisan dia. Letak di nombor 3 lah. Hexan 3 ol. Sebab saya dapat C6H13. Tapi campur dengan OH jadi 14 lah. Okay, C6H13 OH. Okay, lukis 3 ol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, OH di sini, sebab dia kata 3 kan. Ini karbon 1, karbon 2, karbon 3, 4, 5, 6. So, H dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Siap? Sifah? Okey. Kenapa dalam buku rujukan dia buat C6, H tu 12? H tu 13. Oh, so buku ni salah. H tu 13. Ah, Okey, sebab formula dia CN, dia ikut balik formula CN H2N tambah 1 OH. H. So jadi 13 ah. So ini nama dia heksan 3-ol sebab kedudukan OH dekat 3. 3. Okey, Okay. boleh? Okey, Okay, good. thank you. Sorry, sir. Welcome. Okey, kita sambung. Okey. So tak apa, ada soalan tanya. Sebab ini sebab you dah attend, so pastikan you dah faham lah. Kalau tak, you kena tengok video. Mungkin soalan you pun ramai timbul masalah juga. Okey, so kita tengok yang belakang. Terlalu campur maksud dia bukan campur sepenuhnya. Bukan terlalu sepenuhnya, bukan terlalu sepenuhnya. So kita guna perkataan terlalu campur. Okey, sebab asid karboksilik adalah asid lemah. So mulai sekarang, asid lemah jangan setakat bagi asid etanoik saja. Banyak ada. Daripada etanoik sampai propanoik, butanoik, semua asid karboksilik adalah asid lemah. Asid lemah dia mengion separa. So kita pakai ni je lah, terlalu campur dalam air. Okey, keterlalutan dalam air berkurang dengan peningkatan saiz dia. Kalau saiz molekul dia semakin besar, macam asid dekanoik tidak larut air. Asid dekanoik dah terlalu weak. So memang tidak larut air. So kita kata keterlalutan dalam air berkurang dengan peningkatan saiz molekul dia. Lagi kecil, lagi senang larut air. Okey. Kedua, sifat fizik kita ambil 4 je. Yang tak ada persamaan kimia punya. Kekonduksian elektrik. Tidak dapat mengkonduksi elektrik dalam semua keadaan. Sebab kalau you nak konduksi elektrik, you kena ada ion. Dia kena sebatian ion. So sini tak boleh lah sebab dia tak ada ion. Topik ini tidak ada cation, tidak ada anion. So mana nak cari ion bebas bergerak? Betul? So tidak dapat mengkonduksi elektrik dalam semua keadaan. Pepejal tak boleh. Biasanya pepejal tak boleh. Okey, logam dia boleh pepejal. Biasanya kita lalu konduksi elektrik dalam keadaan cecair dan aqueous. Okey, tapi sini semua tak boleh. Untuk asid karboksilik boleh. Sebabkan ada ion sedikit di hujung, ada H+. Bila larut dalam air ada H+. Okay, so dapat mengkonduksi elektrik. Dapatlah, cuma tak pakai ini sebab dia larut sedikit je dalam air. So ion pun sikit. Okay, takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan takat didih yang rendah. Okay, sebab semua covalent bond dan dia ada van der Waals sahaja. So takat lebur, takat didih bertambah dengan peningkatan saiz. Bilangan atom karbon dalam setiap molekul meningkat, saiz molekul meningkat, daya van der Waals semakin kuat. Maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Ini cukup untuk awak jawab soalan. Okey, terangkan mengapa saiz bertambah, takat lebur, takat didih bertambah. Pakailah ayat ni. Okey, untuk kedua, takat didih yang rendah. Okey, kita tak cerita takat lebur sebab dia tak ada pepejal pun. Alkohol dengan asid karboksilik tiada pepejal. Okay, dia mula dengan liquid je. So kita kata takat didih je lah. Okay, so takat didih yang rendah, takat didih meningkat dengan peningkatan saiz molekul. Takat didih secara relatifnya lebih tinggi daripada hidrokarbon yang sepadan kerana terdapat ikatan hidrogen antara molekul. Okay, ketumpatan, kurang tumpat daripada air. Okay, untuk ini saya akan terang sedikit lagi. Okay, ada dua ni ya. Okay, saya guna lukis untuk you faham. Okey, kita banding alkana, alkuna, kita ambil satu je lah. Kita banding contoh metana macam ni. Ini metana. Okey, so saya jadikan dia CH4. Okey, molekul pertama, molekul kedua. Okey, ini ikatan kovalen. Sharing, ikatan kovalen. So, kita tak bincang benda itu. Takat lebur, takat didih, dia bukan nak pecahkan ikatan kovalen. Dia cuma nak atasi daya ini. Okey, ini boleh panggil daya tarikan antara molekul atau daya van
de Waals. Seperti yang dalam nota. Okay, van der Waals. Okay, so kita tengok yang kedua. Kita tengok yang kedua. Yang kedua tu Etana. Ini Etana. So C2H6. Okay, molekul yang pertama. C2H6. Molekul yang kedua. So di antara dia ada daya van der Waals. Daya van der Waals. Okay, so sekarang bila molekul semakin besar, daya van der Waals dia kuat. Okay, maka takat lebur, takat didih tinggi. Sebab you perlu panaskan lebih banyak baru boleh pisahkan daya van der Waals ini. Ini yang kita nak faham ni. Bukan pergi pecahkan ikatan kovalen. Ikatan kovalen sama kuat seperti ikatan ion. Sama kuatnya. Okay, yang kita nak atasi itu adalah daya van der Waals. Tak ingat van der Waals, tulis je. Daya tarikan antara molekul. Okey, sekali lagi, daya tarikan antara molekul. Sama maksud di sini. Okey, so kita nak atasi van der Waals. Lagi besar, van der Waals-nya lagi kuat. Maka takat lebur, takat didih lagi tinggi. Ini yang pertama, case dia. Okey, Okey, sekarang yang tadi tu, alkohol dia punya takat didih lebih tinggi daripada relatif dia. Okey, so kita compare relatif dia. C2H6, contoh. Okey, banding dengan C2H5, OH. Okey, ini etana. Ini etanol. Okey, dia kata takat didih dia walaupun 2 karbon tapi etanol lebih tinggi daripada etana. Itu maksud dia. Banding dengan relatif dia. Maksud 2 karbon banding 2 karbon. Sebab dalam etana kita C2H6 kita ada van der Waals. C2H6. Okey, di sini kita ada daya van der Waals. Okey, etanol. Okey, sama juga C2H5OH. Okey, tak cukup. C2H5OH. Okey, kita ada di antara mereka ni sama juga ada daya van der Waals. Sama juga. Tapi untuk etanol dia ada tambahan satu ikatan antara molekul dia, iaitu H dengan O dia. Okey, H dengan O sini. Okey, atau dengan molekul lain. Ini kita panggil dia ikatan hidrogen. Ini panggil ikatan hidrogen. So maksud dia, etanol bukan setakat ada van der Waals. Dia ada satu tambahan, iaitu antara molekul dia ada ikatan hidrogen. Okey, maka dia ada 2 ikatan. So bila ada 2 ikatan, you kena panaskan lebih. Bila you panaskan lebih, you perlu haba lebih. Maka takat didih lebih tinggi. Takat tu suhu kan. Takat didih lebih tinggi daripada relatif dia. Okey, Okey, good. Okey, ini Nah, tengok takat didih secara relatif yang lebih tinggi daripada hidrokarbon yang sepadan kerana terdapat ikatan hidrogen. Seperti yang saya terangkan tadi. Okey, itu untuk poin. Nah, ini untuk cara you jawab soalan. Kenapa takat lebur, takat didih untuk alkana lebih tinggi bila saiz bertambah? Inilah cara dia. Yang tadi saya lukis untuk awak faham. Jangan salah faham, kovalen adalah kuat. Yang tak kuat itu adalah daya antara molekul saja. Di mana di antara molekul kovalen itu ikatan yang lemah. Okey, yang kita nak atasi adalah ikatan tersebut. Okey, so last ketumpatan, kurang dari air. Itu je lah, ambil satu, ketumpatan kurang tumpat daripada air. Okey. Okey, settle untuk ini. Okey, slot kedua, 10.3. Sekejap saya dah bagi link. Okey, nanti kehadiran pun isi di situ. Okey, saya tutup ini, saya bagi link untuk kedua.